Pada hakikatnya, semua penyakit adalah merupakan takdir Allah kepada seseorang manusia dan ujian terhadap kesabarannya. Allah menyuruh kita bersabar dalam menghadapi kesakitan dan berusaha untuk menyembuhkannya, di samping tidak lupa untuk memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Sesungguhnya Allah sahaja yang mampu menyembuhkan, sedangkan kita hanya berusaha dan berdoa. Salah is second in status to the testimony of faith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Islam is built on 5: the testimony that there is no God but Allah, and that Muhammad is his slave and messenger, establishing prayer, paying zakah, performing pilgrimage to the house, and fasting Ramadan. Narrated Al-Bukhari. It is the first thing for which a person will be brought to account on the day of resurrection. Abu Hurairah radhiyallahu anhu said, I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the first deed for which a person will be brought to account on the day of resurrection will be his prayer. If it is good, then he will have prospered and succeeded. But if it is bad, then he will be doomed and have lost. If anything is lacking from his obligatory prayers, the Lord will say, look and see whether my slave did any voluntary prayers, and make up the shortfall in his obligatory prayers from that. Then all his deeds will be dealt with likewise. Narrated An-Nasa'i and Tirmizi. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di Ruangan Radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personality Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islam. Musim sejuk melampau boleh membawa maut. Jom bersama Islamic Relief Malaysia hulurkan sumbangan, berikan kehangatan kepada penduduk Syria dan Afghanistan menerusi kempen rayuan musim sejuk. Hubungi 03-8926-3434 untuk info lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu daripada rasa penakut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu daripada bebanan hutang dan penindasan. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا 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 وبمحمد نبيا ورسولا. Ayo
beramai-ramai untuk memeriahkan program Check-in Masjid pada 18 Februari 2022 di Masjid Muaz bin Jabal Setiawangsa. Banyak acara menarik disediakan. Bermula jam 4.30 pagi, Qiyamul Lail secara berjemaah dibimbing oleh Ustaz Muazzin bin Akil. Jam 7 pagi, bacaan surah Al-Kahfi bimbingan Ustaz Muhammad Kamil Maddau. 10.30 pagi, program Zawiyah Jumu'ah bersama Ustaz Bashir bin Muhammad Al-Azhari yang akan mengupas tajuk Institusi Masjid Pemangkin Kecemerlangan Ummah. 12.30 tengah hari, forum bicara ad-din bertajuk Kreatif dan Inovatif dalam Dakwah Masa Kini bersama ahli panel yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM, Al-Fadil Ustaz Elias Ismail dan moderator penyampai Sufian Amrin. 1.29 tengah hari, khutbah Jumaat oleh Ustaz Faizal bin Malik. 3 petang, forum Sharing is Caring bersama panel Tuan Haji Muhammad Fakhruddin bin Abdul Kudus, CEO Hidayah Center Foundation, Brother Amin Jonathan Liu dan moderator Ustaz Azadan Rabbani. 9.30 malam, ayo bersama-sama memeriahkan Majlis Taklim Darul Murtaza bersama Habib Ali Zainal Abidin. Selain itu, ada jualan amal dan kempen derma darah sepanjang acara berlangsung. Ayo bersama-sama imarahkan program Check-in Masjid di Masjid Muaz bin Jabal 18 Februari 2022 bermula jam 4.30 pagi hingga 11 malam. Bersama-sama juga kita mengikuti SOP yang ditetapkan. 15 tahun Aman Palestin mengukir perjalanan membantu saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman bukan satu usaha yang mudah. Demi menyahut sunnah perjuangan mempertahankan Palestin, ia bukan sekadar bantuan berbentuk kewangan, malah sokongan tenaga dan doa yang amat mereka perlukan di sana. Mendidik masyarakat untuk bersedekah bukan usaha yang mudah, bahkan ia memerlukan masa yang amat lama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Demikianlah usaha kita dalam menjadikan diri kita sebagai seorang yang istiqamah dalam bersedekah. Melazimi sifat sedekah di dalam diri setiap umat Islam adalah satu kewajipan yang tidak boleh untuk kita lepaskan. Sedekah tidak akan menjadikan kita papa ke dana, tidak juga menjadikan kita orang yang rugi. 15 tahun Aman Palestin juga adalah sebagai satu penghargaan buat para penyumbang yang sehingga ke hari ini istiqamah membantu warga Palestin. Teruskanlah bersama Aman Palestin agar setiap usaha membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Palestin terdapat kita bersamanya. Ayuh bersama-sama kita zahirkan solidariti kita bersama warga Palestin melalui sumbangan dan bantuan yang terbaik bersama Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut mengenai kempen-kempen Aman Palestin. Semoga setiap usaha kita membantu mereka yang memerlukan terdapat ganjaran yang besar menanti kita. Bangkit, berjuang bersama. Akan datang Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM. Akan datang tidak lama lagi. Satu majlis yang berprestij bagi memberi pengiktirafan kepada pengkarya lagu-lagu nasyid menerusi segmen Carta Nasyid IKIM musim 2020-2021. 10 anugerah serta kategori yang dipertandingkan. Anda juga dipelawa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran dan artis-artis kesayangan anda menerusi 3 kategori pilihan pendengar, iaitu kategori lagu pilihan, kategori artis solo pilihan, kategori artis dua berkumpulan pilihan. Untuk mengundi, sila layari www.iking.my/Carta Nasyid IKIM. Tarikh tutup undian ialah pada 27 Februari 2022. Jadi, tunggu apa lagi? Undi sekarang. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Musim sejuk melampau boleh membawa maut. Jom bersama Islamic Relief Malaysia hulurkan sumbangan, berikan kehangatan kepada penduduk Syria dan Afghanistan menerusi kempen rayuan musim sejuk. Hubungi 03-8926-3434 untuk info lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief.
IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, Syafiq dan juga Mona masih lagi temankan anda untuk edisi di petang Khamis ini. Destinasi IKIM bersiaran di tarikh 15 Rejab 1443 Hijriah bersamaan 17 Februari 2022. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Dan pengkongsian untuk petang ini, seperti biasa untuk hari Khamis, insya-Allah kita akan bersama rancangan Imanuna Iman Kami bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya, betul. Pengajian ilmu akidah kita akan terus menerusi dalam kitab kita iaitu Mutiara Ilmu Akidah 100 soal jawab asas akidah, terjemahan dari kitab Al-Jawahir Al-Kalami, ya. Dan kita boleh sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan, pertanyaan, kita bukakan ruang peluang kepada anda untuk hantarkan di beberapa platform media sosial kita. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga para pendengar boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Nantikan sama-sama selepas ni rancangan Imanuna Iman Kami akan menyusul bersama anda. Simpati kepada manusia yang alpa jua buta, lalu terhiritlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Semalam sudah sampai ke penghujungnya, kisah 1000 duka ku harap sudah berlalu. Tak ingin lagi ku ulangi kembali gerak dosa yang menghiris hati. Taubat sering ku mungkir, namun pengampunanmu tak pernah bertepi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Tuhan dulu simpati kepada manusia yang alpa jua buta, lalu terhiritlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah.
yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah kembali bersama Destinasi IKIM. Syafiq dan juga Mona temankan anda waktu ini. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM pada waktu ini dan rancangan yang kita sediakan khas untuk petang ini bersama Destinasi. InsyaAllah kita akan bersama rancangan Imanuna, Iman Kami. Ya, betul. Tapi sebelum tu, jom kita sama-sama nak menyeru dan juga nak memberikan saranan kepada sahabat pendengar kita. Ya. Anda juga boleh tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita sedang bersiaran langsung di situ. Dan sebenarnya kita bukakan ruang peluang untuk anda hantarkan pertanyaan, persoalan bersama kita di beberapa platform media yang dah pun kita lancarkan sekarang, kan Mona? Ya, betul Syafiq. Untuk waktu ini kita lancarkan untuk anda dapat peluang untuk bertanya dengan tetamu kita insya-Allah petang ini. Hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga ditinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Jom terus kita nak mengalu-ngalukan tetamu kita, tuan guru kita yang dah pun berada di talian, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuma? Alhamdulillah bikhair Doktor, wa kaifa haluka? Alhamdulillah na bikhair, nahmadullah wa nashkuruh. Masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah doktor. Terima kasih masih lagi sudi bersama kita. Alhamdulillah. Seperti apa yang kita pernah bincang-bincangkan Mona, kalau mikrofon kita ni tak okey tak apa, tapi mikrofon Dr. Aiman penting. Sebab kita nak dengar suara beliau kat sini untuk hayati lagi perbincangan ilmu berkaitan dengan ilmu akidah. Okey, kita nak belajar lagi menerusi kitab rujukan kita iaitu Mutiara Ilmu Akidah. Kita nak hayati 100 soal jawab asas akidah, terjemahan kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Ya, insya-Allah. Dan khususnya untuk petang ini Doktor akan bincangkan tentang tajuk sifat mukhalafatahu lil hawadith. Untuk mukadimahnya silakan Doktor. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat saudara Syafiq Saleh, kepada Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna pada petang Khamis. InsyaAllah pada petang hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dengan kitab Mutiara Akidah atau Mutiara Ilmu Akidah, yang mana kita pada muka surat 8 tuan-tuan dan puan-puan tentang soal iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Apabila kita berbicara tentang sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, maka dia ada perinciannya sebanyak 3 perincian yang lebih mendalam yang akan kita syarahkan pada hari ini. Maka kita kembali kepada perbahasan yang umum dulu. Soalun, sebuah soalan, iaitu kaifa al-i'tiqadu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadith ay al-makhluqati, yang bermaksud bagaimanakah meyakini sifat mukhalafatuhu ta'ala
lil hawadith, iaitu berbezanya Allah Ta'ala daripada segala makhluk. Dan dijawab oleh muallif, iaitu huwa an na'taqida anna Allah la yushabihuhu syai'un wala fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi, yang bermaksud kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, tidak pada zatnya, sifatnya, dan tidak pula perbuatannya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Apa yang dimaksud dalam petikan yang baru kita baca tadi, iaitu menerangkan bahawa sifat salbiyah. Jadi kita apabila mempelajari tentang sifat-sifat Allah, pertama sifat wujud yang kita bahas, ini dipanggil sifat nafsiyah atau sifat zatiyah, menerangkan tentang zat Allah SWT itu esa, menerangkan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya itu wujud. Iaitu membahas tentang kewujudan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itu dipanggil dengan zatiyah. Lalu sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, dan nanti qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah. Nanti dua ini nanti. Sifat-sifat ini dipanggil dengan sifat salbiyah. Kenapa dipanggil dengan salbiyah? Iaitu sifat ini menunjukkan bahawa ia membatalkan lawan daripada makna sifat ini. Ketika kita membahas sifat qidam, berarti menunjukkan Allah SWT bukan baru, bukan diciptakan, tapi sedia ada. Bila kita berbicara tentang baqa, menunjukkan bahawa zat Allah SWT dan sifat-sifatnya itu kekal, berarti tidaklah akan fana atau tidak pernah fana sama sekali, tidak pernah hilang, tidak pernah sirna dan tidak akan sirna sama sekali. Lalu kita masuk membahas tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya, sifatnya, pada af'alnya, ini mesti berbeza dengan sekalian makhluk. Yang dimaksud dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, iaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berbeza dengan sekalian makhluk. Apa yang dimaksud dengan berbeza dengan sekalian makhluk? Berarti segala apa yatabadaru, yang terlintas di dalam khawatir kita, di dalam kata lintasan hati kita. Bagaimanakah Allah? Ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti yang kita sangkakan. Apabila anak kecil, anak kita misalnya, anak saudara kita, anak kepada abang dan adik kita, dia bertanya, bagaimanakah Allah? Macam mana rupa Allah? Macam mana Allah di mana? Dan lain-lain yang mana terlintas. Kita jawab, ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti berbeza dengan segala yang terlintas di dalam lintasan kita. Kerana apa? Kita tidak dapat mampu membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi sama ada bentuk zatnya atau sifat atau af'alnya. Tidak mampu kerana Allah SWT maha tinggi. Dia tidak berbentuk. Otak kita mesti kata dia ada bentuk, tapi hakikatnya tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifat dengan apa-apa sifat makhluk. Dari sinilah dijelaskan oleh muallif dengan soalan selanjutnya. Kaifa al-i'tiqadu bi mukhalafati dzatihi subhanahu wa ta'ala lil hawadith, iaitu bagaimanakah meyakini berbezanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekalian makhluk. So, macam mana, apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berbeza dengan sekalian makhluk? Ini pertanyaan daripada muallif kepada muallif dengan maksud menjelaskan. Tapi pertanyaan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Kalau tanya, ada orang tanya, zat Allah ni macam mana? Macam mana kita nak kata zat Allah SWT ni berbeza dengan sekalian makhluk? Lebih kurang macam itulah. Maka jawab mu'alif rahimahullah
wa an na'taqida anna zata Allahi subhanahu wa ta'ala la tushabihu syai'an minal makhluqati biwajhin minal wujuhi, insyaAllah. Setelah ini kita akan membaca dan mensyarahkannya lebih dalam lagi. Baik, kembali kepada konti Syafiq. Allah. Satu-satunya yang ada dekat konti. Tapi sebenarnya dalam norma baharu, tak baharu lah kan, lama dah kan, tapi sekarang ni sama-sama mendapat audio tersebut, jadi sama-sama berada di konti masing-masing lah ni kan. InsyaAllah. Ini konti saya ni Syafiq. Doktor konti termasuk dengan library sekali kat sana. Allah. Alhamdulillah. Syukur. Itu dia Mona, kita dapat maklumat di awal ni kan berkaitan dengan tajuk kita. InsyaAllah kita akan teruskan selepas ni kan Mona? Ya, betul. Kita akan terus selepas ini. Kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 0129004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال Pekerjaan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun nama pekerjaannya, apakah seorang guru yang mengajar, seorang peniaga yang berniaga, seorang mandu yang memandu, apapun, biarlah ia memenuhi 3 prasyarat. Yang pertama, melakukan pekerjaan itu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pekerjaan itu hendaklah halal di sisi Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya halal, barangnya halal, jual belinya halal. Dan yang ketiga, hendaklah dia mengikuti prasyarat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, umpamanya berniaga dengan jujur, tidak ada unsur-unsur riba, melakukan sesuatu dengan hanya niat untuk menolong orang lain supaya mudah dan senang dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala.
pengisian yang bermakna di Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna, Iman Kami. Ya, betul. Terima kasih kepada anda yang terus kekal berada di platform media sosial kita, di YouTube IKIM dan juga di Facebook IKIM. Kita masih lagi bukakan ruang peluang kepada anda hantarkan soalan kepada kita menerusi talian kita 0112900404. Boleh WhatsApp di situ dan soalan pertanyaan juga boleh letakkan di ruangan komen Facebook dan juga di YouTube IKIM. Ya, untuk waktu ini masih membicarakan tentang sifat mukhalafatahu lil hawadith bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya, betul Doktor. Kita nak tersambung lagi Doktor untuk tajuk kita pada hari ini. Kita bincang tentang sifat mukhalafah lil hawadithi. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang jawapan bagi pertanyaan tentang bagaimana meyakini berbezanya zat Allah Subhanahu wa taala daripada sekalian makhluk? Maka jawab muallif, wa anna a'taqida anna zat Allah Subhanahu wa taala la tushabihu syai'an minal makhluqat biwajhin minal wujuh. Fa kullu ma tarahu aw yakhturu bibalika fallahu laysa kadhalika laisa kamithlihi syai'un. Yang bermaksud kita meyakini bahawa zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhluk dari segenap segi. Jadi zatnya tak menyerupai makhluk dari segenap segi, apapun segi. Hatta zat kita ini terbuat daripada atom-atom yang banyak. Obstacle yang banyak, substance yang banyak, menjadilah kita bentuk manusia seperti yang dijelaskan dalam ilmu fizik, terbentuk dari anatomi seperti dijelaskan di dalam ilmu perubatan atau ilmu biologi dan lain-lain. Maka hakikatnya Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan sekalian makhluk, tidak sama sekali seperti berjauhar atau atom atau substance dan lain-lain. Tidak sama sekali. Maka setiap apa yang engkau lihat atau terlintas dalam benak fikiranmu. Ni yang saya sebut tadi. Segala apa yang terlintas dalam benak fikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Jadi hakikatnya Allah tidak seperti itu. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Hadirin wal hadirat hafizah. Kalau kita renungkan daripada penjelasan muallif ini, anak kita yang kita nak kan, anak kita ni diberi ilmu agama yang cukup agar dia menjadi anak soleh. Siapa yang tak nak anak dia anak yang soleh, yang beriman, yang kuat? Apakah atau ada orang mungkin nak anak dia yang tak soleh? Itu pelik dah. Semua orang nak anak dia termasuk anak yang soleh. Maka untuk memiliki anak yang soleh, mestilah memiliki ilmu agama juga sejak awal dari kecil. Dihafalkan dengan sifat-sifat Allah yang wajibah. Sifat-sifat Allah yang 20 ini dihafalkan. Begitu juga menghafal nama-nama Allah yang baik, Al-Asma' Al-Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Nas'aluka ya, yang kita selalu baca setiap hari. Maka bila dia bertanya, Papa, Mama misalnya, bagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita jawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbeza dengan sekalian makhluk. Apa saja yang terlentas pada fikiranmu, hakikatnya Allah SWT tidak seperti itu. So macam mana? Maka tidak boleh dibayangkan dan tidak boleh dibagaimanakan. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu dia esa, zatnya itu wujud dan zatnya itu esa. Ini yang pasti. Esa maksud dia satu. Esa. Macam mana? Tak tersusun ke bentuk ke? Tak ada, kita tak tahu. Kita buang semua itu.
Kita beriman sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jelaskan. Selanjutnya, soalan. Ini soalan selanjutnya. Kaifa al-i'tiqadu bi anna sifatihi subhanahu wa ta'ala. Dia jamak plural kat situ. Mukhalafatun lissifatil hawadithi. Iaitu bagaimanakah i'tiqad atau meyakini bahawa sesungguhnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu berbeza dengan sifat-sifat makhluk. Jadi macam mana nak i'tiqad sifat-sifat Allah ini berbeza dengan makhluk? Kerana kita tahu Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat. Seperti sifat itu apa? Sifat kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya banyak tapi setiap satunya esa. Jadi kudrah satu, iradah satu, sama satu, basar satu, kalam satu. Seperti itu tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang disebut dengan sifat-sifat. Jadi bagaimana i'tiqad sifat-sifat Allah ini berbeza dengan sekalian makhluk, dengan sifat-sifat makhluk? Jawapannya, huwa an-na'taqida, iaitu sesungguhnya kita beriktikad anna ilmallahi ta'ala, sesungguhnya ilmu Allah la yushabihu ilmana wa anna qudratahu la tushabihu qudratana wa anna iradatahu la tushabihu iradatana wa anna hayatahu la tushabihu hayatana wa anna sam'ahu la yushabihu sam'ana wa anna basarahu la yushabihu basarana wa anna kalamahu la yushabihu kalamana. Yang bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita meyakini bahawa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti ilmu kita. Jadi kita ada ilmu kan? Ada. Ilmu kita berbeza dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbezaan yang jauh berbeza. Okey. Dan sesungguhnya kekuasaannya itu tidak seperti kekuasaan kita. Allah SWT Maha berkuasa. Dan kuasanya Allah kuasa Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Kita tak dapat bandingkan dengan kuasa kita. Kuasa kita ni tak ada bendanya. Dan sesungguhnya kehendaknya itu tidak seperti kehendak kita. Iradah Allah ini berbeza dengan iradah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT Maha agung. Iradah kita nak belum tentu dapat. Allah Subhanahu wa taala beriradah dan iradah Allah menentukan segala sesuatu dan nufus terjadinya iradahnya. Misalnya idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dia nak saya ada di sini, di sinilah dia. Dan lain-lain. Dan sesungguhnya hidupnya tidak seperti hidup kita. Jadi sifat hidup Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan pada oksigen, tidak memerlukan kepada makhluk. Kita perlu kepada apa? Perlu kepada atap, perlu kepada udara, perlu kepada makanan, perlu kepada minuman dan lain-lain. Lalu dan sesungguhnya pendengarannya itu tidak seperti pendengaran kita. Kerana sama Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada telinga, tidak memerlukan kepada udara yang membawa suara tersebut. Kita kalau tanpa alat telinga, nescaya tak mendengarlah kita. Penglihatan dan sesungguhnya penglihatannya itu tidak seperti penglihatan kita. Basar Allah tidak memerlukan kepada biji bola mata, iris mata. Kita perlu. Dan sesungguhnya kalamnya itu tidak seperti kalam perkataan kita. Perkataan kita bersuara dan huruf. Hakikatnya kalam Allah Subhanahu wa taala tidak bersuara dan huruf. Baik, kita serahkan kepada konti masing-masing.
Allah. Konti kita masing-masing. Tapi Mona, konti kita ni ilmunya alhamdulillah kita sama-sama terus dapat daripada doktor sendiri. Masya Allah. Dan doktor, sebelum kita berehat, sebenarnya kita ada soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti dan juga di beberapa platform media sosial kita. Ada sahabat kita Encik Amri dari Kelang bertanya, doktor, jika Imam Ahmad Ibn Hanbal bermimpi berjumpa zat Allah, bolehkah beliau membayang zat Allah seperti dalam mimpinya itu? Kejap lagi doktor akan berikan jawapannya insyaAllah. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini, doktor dan para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia yang punya hati tetapi tidak mahu memahami dengannya, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya, dan yang punya telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sidang pendengar sekalian, ayat ini Allah tempelak kelalaian kita. Dan Allah kata Allah sediakan neraka Jahannam sebagai balasan kepada makhluk jin dan manusia. Namun seperti biasa, manusia dan jin akan tertanya-tanya dan akan mempersoalkan mengapa mereka dihumban ke dalam neraka. Lalu Allah mendedahkan bahawa Allah telah memberikan 3 anggota dengan 3 fungsi masing-masing. Namun akibat daripada ketiga-tiga anggota itu tidak digunakan dengan baik, maka akibatnya sangat dahsyat, iaitu neraka Jahannam. Bila hati tidak digunakan untuk memahami segala perintah dan larangan Allah, bila mata tak dimanfaatkan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, bila telinga tak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, maka layakkah manusia itu digelarkan manusia? Kerana manusia diciptakan Allah, begitu juga dengan jin untuk beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya di dunia. Oleh itu, Allah meletakkan manusia dan jin yang tidak mahu hidup dalam agama Allah lebih hina daripada binatang ternak. Ini kerana binatang-binatang itu diciptakan tidak untuk beribadah dan tidak dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, sedangkan manusia pasti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Syukur Alhamdulillah, kembali bersama Destinasi IKIM. Syafiq dan juga Mona masih lagi berada di sini untuk membawakan rancangan Imanuna Iman Kami, dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini masih mencangkan bersama sifat mukhalafatah lil hawadith. Dan ada soalan tadi, adakah nak jawabkan soalan terlebih dahulu? Satu lagi poin kata doktor. Iya. Kita sambung satu lagi. Silakan. Okey, terima kasih kepada saudara Syafiq dan Datin Mona. Sama. Jadi sekarang soalan terakhir dalam kitab Mutiara Ilmu Akidah. Kita dah bahas tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, mukhalafah pada zatnya, mukhalafah pada sifatnya. Maka penutup petang hari ini mukhalafah pada af'alnya. Ini soal. Kaifa al-i'tiqadu bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalifatun li af'alil hawadis? Maksud dia, bagaimanakah meyakini bahawa sesungguhnya segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu berbeza dengan perbuatan makhluk? Jadi macam mana kita nak i'tiqad perbuatan Allah itu berbeza dengan perbuatan makhluk? Jawapannya, huwa anna ataqidah
anna af'alal maula subhanahu wa ta'ala la tushabihu af'ala syai'in minal mawjudati li'anna al-maula subhanahu wa ta'ala yaf'alul asya'a bila wasitatin wala alatin innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun wa annahu la yaf'alu syai'an lihtiyajihi ilaihi wa annahu la yaf'alu syai'an abasan ay bighairi fa'idatin li'annahu subhanahu wa ta'ala hakimun. Yang bermaksud kita meyakini bahawa perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menyerupai perbuatan sesuatu pun daripada makhluk yang wujud. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu perbuatan tanpa perantaraan dan tanpa alat. Jadi Allah SWT melakukan sesuatu tak perlu kepada alat, tak perlu kepada perantaraan. Kita nak buat rumah perlu alat. Nak menulis buku perlu penulisan, perlu laptop, perlu ink dan lain-lain. Kita nak buat apa pun memerlukan kepada lantaran. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama sekali. Ini dia. Jadi dia tanpa perlu kepada suatu perbuatan tanpa perantaran dan tanpa alat. Sesungguhnya innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya itu apabila dia menghendaki sesuatu tidak dia berfirman kepadanya jadilah, maka jadilah perkara tersebut. Itu dia berfirman kepadanya. Jadi saya tak tahu kenapa dia ada terjemah tidak di sini. Ayyakula lahu kun fayakun, iaitu dia berfirman kepadanya. Ini boleh kita betulkan. Okey. Yang bermaksud dari sini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bila berkehendak kepada sesuatu, cukup diperintahkan jadi, maka jadi. Dalam erti tidak memerlukan waktu, terus jadi. Dan sesungguhnya dia tidak melakukan sesuatu perkara kerana berhajat kepadanya. Dan dia tidak melakukan sesuatu perkara yang sia-sia, yakni tidak berfaedah, kerana tidak ada af'al Allah ini yang sia-sia, berbeza dengan kita. Kita kadang ni banyak abas, banyak perbuatan yang sia-sia yang tidak ada faedahnya. Kerana sesungguhnya dia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah maha bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Inilah perbuatan Allah. Dia berbeza dengan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk ini ada yang tidak berfaedah, ada yang abas. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatunya pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian ini pada minggu hadapan. Sekarang kita masuk kepada sesi Q&A. Baik, Doktor. Terus saja kita dengan soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti 01129004 dan juga di Facebook serta di YouTube di bahagian ruangan komen. Kita nak ke Kelang, Selangor, Doktor. Ada sahabat kita namanya Encik Amri bertanya, Doktor, jika Imam Ahmad Ibnu Hanbal bermimpi berjumpa Zat Allah, bolehkah beliau membayangkan Zat Allah seperti dalam mimpinya itu, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Amri dari Kelang. Khabar tentang Imam Ahmad bermimpi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali. Dan perkara ini disebutkan oleh para ulama bahawa menunjukkan bahawa kemungkinan mimpi Allah itu mungkin terjadi. Apapun itu, sesungguhnya segala bentuk yang terlintas dalam mimpi tersebut, ini bukan perbuatan kita yang dapat kita kawal kerana kita dalam mimpi. Apabila kita jaga, yakinilah bahawa segala yang terlintas itu Allah Subhanahu wa ta'ala berbeza dengan sekalian makhluk. Yang ini dia mesti tidak sama dengan sekalian makhluk. Yang apa kita mimpi itu hakikatnya Allah SWT zatnya tidak seperti yang kita mimpikan. Itu dia untuk soalan yang pertama.
Dan untuk soalan seterusnya, Doktor Radio yang bertanya, kenapa kita lafaz niat untuk beberapa ibadah kita sedangkan Allah itu maha tak mengetahui? Bagaimana, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang bertanya, kerana apa? Kerana innamal a'malu binniyat. Firman sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu innamal a'malu, amal tersebut, amal ibadah tersebut hanya boleh sah binniyati, dengan niat. Jadi kita perlu niat apabila kita ingin beribadah, tuan-tuan dan puan-puan. Lalu dalam ibadah solat misalnya, kita melafazkan niat kubaila takbiratul ihram. Sebelum sedikit takbiratul ihram, itu bukan niat yang fardu yang menyebabkan sahkan solat kita, bukan. Itu adalah sunnat dalam mazhab Syafi'i, kerana melafazkan niat itu membantu hati untuk khusyuk dan niat ketika takbiratul ihram. Betapa banyak orang hari ini terutama, solat mereka ini penuh dengan kelalaian. Takbiratul ihram hanya ikut imam, Allahu Akbar, hatinya melayang pergi ke tempat-tempat yang tak tahu ke mana. Misalnya, maka macam mana dia niat solat ketika takbiratul ihram pun Allahu Akbar, hati dia duk fikir, oh bestnya kita jalan-jalan, makan sedap, makan sana sini, bermain sana dan sini, misalnya dia. Maka disunatkan melafazkan niat untuk hati kita, usolli farda zuhri, misalnya dia, supaya fokus kita takbiratul ihram itu kita masuk dengan niat di dalam hati, Allahu Akbar. Itu tujuan talafuz bin niat. Berkenaan tentang Allah maha mengetahui, betul. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tahu apa yang tuan tadi hendak bertanya dan apa jawapan saya. Allah juga maha mengetahui apakah maghrib nanti tuan solat waktu tepat waktu atau justru lambat waktu, keluar waktu. Allah SWT maha mengetahui. Tapi kerana apa dia perintahkan? Inilah tugas kita dan sebagai makhluk untuk mentaati perintahnya, bukan mempersoal perintahnya. Ingat firman Allah SWT, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Maksud dia apa? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Bahkan mereka, iaitu kitalah makhluk, akan dipertanyakan segala perbuatan kita. Jadi jangan kita kisah Allah tahu tak tahu, Allah SWT maha mengetahui. Kita tengok diri kita dah cukup bersih ke belum, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat, hafizatullah. Terima kasih. Baik, Doktor. Berikutnya soalan terakhir yang kita cuba sampaikan di sini. Ada yang bertanya, Doktor, jika kita tengah solat, kita membayangkan ada Allah atau sesuatu yang sedang memerhatikan kita agar kita lebih khusyuk dalam solat. Dan untuk kita rasa takut tanpa berniat itu zat Allah, kerana Allah tidak sama dengan makhluk. Adakah terbatal solat kita, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi susah sebenarnya untuk saya jawab secara direct soalan ini, maka saya divertkan jawapan dengan umum sahaja seperti ini. Jadi apabila kita solat, kita meletakkan hati kita sebagai makhluk yang takut akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan larangannya. Allah SWT sangat-sangat mementingkan bahawa kita beribadah ni, melakukan ibadah ni sesuai dengan tuntutannya. Jadi ada 5 waktu solat kita wajib buat. Kita buat. Maka apabila kita buat, kita khauf, rasa takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita meninggalkan ibadah ini, sesungguhnya kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Maka apabila kita solat, kita letakkan dalam hati kita, apapun itu Allah SWT maha melihat. Membayangkan seperti apa? Bukan membayangkan seperti ada macam mana. Sudah, Allah SWT berbeza dengan itu. Kita bayangkan sahaja Allah SWT sedang memerhati kita. Ini yang betul. Allah SWT sedang memerhati kita, sehingga kalau kita meninggalkan rukun tersebut, solat kita tak sah kan? Jangan pula jadi, alah tak apa, aku dah nak solat ni dah bersyukur dah. Dah aku tak solat sama sekali. Alah setakat lupa baca Fatihah. Allah maha mengetahui, maha menyayangi. Tak apalah. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan.
Fatihah itu rukun. La solata liman lam yaqra' Fatihatal kitab. Kita kena i'tikad perkara itu. Letak dalam hati kita. Kita buat ini kerana fardu. Dan kalau kita tidak cukup rukun kita, solat kita tidak sah. Apabila solat kita tidak sah, maka kita masih hutang solat. Tuan-tuan nak hutang berapa banyak solat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Cuba renung muhasabah diri. Saya tak nak lah. Makanya kita kena qada segala hutang-hutang kita yang lampau kalau ada. Kita kena qada semua. Harap kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti ketika kita sudah mati. Kita tidak ada hutang langsai. Kita menjalankan segala perintah Allah dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah harapannya sama-sama kita muhasabah diri dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, semoga apa yang kita faham ini akan mendorongkan kita, hati kita, jiwa kita ini kukuh keimanan kita. Masya Allah. Doktor, kita dah sampai di hujung pertemuan. Terima kasih doktor atas perkongsian. InsyaAllah, kata doktor, kita akan ada sambungannya lagi untuk membincangkan tajuk-tajuk yang sebegini untuk minggu hadapan, hari dan juga waktu yang sama menerusi rancangan Imanuna, Iman Kami. Ya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Aiman. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Dan terima kasih juga kepada para pendengar dan terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Negeri Sembilan 102.7 FM. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Dua. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Kita mungkin tidak mampu menjadi ulama, tetapi kita boleh bantu lahirkan lebih ramai generasi ulama. Ayo kita bersama Ruwaq Jawi, sebuah hub pendidikan percuma di Kahirah, Mesir yang melahirkan generasi ulama dengan membantu berinfak kepada dana pembelian bangunan Ruwaq Jawi sekarang di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Saya ulang di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforiah Islam. Tips mengurangkan tekanan COVID-19. Wabak COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia ketika ini merupakan satu fenomena pandemik yang merisaukan semua orang. Sudah tentunya, kerisauan ini pula akan mencetuskan reaksi stres atau tekanan. Namun perlu difahami bahawa tekanan atau stres yang dihadapi itu adalah satu reaksi yang normal, sama seperti reaksi stres dan tekanan yang dialami dalam kehidupan seharian. Berikut adalah saranan bagi mengurangkan reaksi tekanan yang dialami dan menjadikannya terkawal. Pertama, bertenang dan akui bahawa musim wabak COVID-19 adalah suatu yang nyata serta mampu memberikan impak yang besar dalam kehidupan. Oleh itu, bersedialah untuk berdepan dengan sebarang kemungkinan besar yang tidak dijangka akan berlaku. Kedua, berusahalah untuk membantu diri dan orang tersayang dalam menghindarkan sebarang kemungkinan terkena jangkitan ini dengan melakukan aktiviti pencegahan seperti amalkan kebersihan diri, hadkan pergerakan dan lakukan penjarakan sosial.
Ketiga, sebagai seorang Muslim, berdoa dan bertawakal serta berusaha menghindarkan sebarang kemudaratan adalah dituntut dan mendapat ganjaran pahala yang besar. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Sayangi saudara kita seperti mana kita menyayangi diri sendiri. Kongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan. Hubungi 018 971 7624.